Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis dan juga pengurusi ataupun nazir masjid, para imam dan semua ahli yang kuasa, para jemaah muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah, kita di antara hamba-hamba Allah yang terpilih untuk menjadi tetamu Allah di rumahnya yang mulia, iaitulah apabila kita diberi kesempatan dapat melakukan salatul fajr berjamaah. Salatul fajri ataupun salat subuh ini adalah merupakan di antara salat yang besar kelebihannya, yang galakkannya bukan saja salat, bahkan sunat dia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar itu lebih baik daripada kita memiliki dunia dan isi kandungan. Jadi kalau 2 rakaat sunat dia setakat tu, bagaimana dengan solat fajar itu sendiri? Tentulah lebih baik lagi, tentulah lebih besar kelebihannya, kerana dia solat fardu yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Muslimin dan juga muslimat, para jemaah sekalian, bila kita bahagikan kehidupan kita ini dalam 2 perkara, dia panggil zahir dan batin. Zahir, batin. Maknanya yang zahir itu kita nampak lah, apa yang kita buat hari ini kita nampak dan orang pun nampak. Satu lagi dia panggil amalan batin. Amalan batin ini itulah amalan yang tersembunyi, yang duduk dalam hati dan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu tentang amalan yang batin. Jadi di antara ibadat yang besar itu, ibadat dipanggil ibadatul qulub, ibadat hati. Dengan ibadat hati ini, walaupun kita nampak orang itu biasa, tetapi kadang-kadang darjat dia tinggi. Sebagaimana cerita yang tuan-tuan selalu dengar, sering dengar, iaitulah cerita seorang laki-laki ahli syurga yang Nabi SAW beritahu pada sahabat akan masuk dari sini laki-laki ahli syurga. Masuk pakcik ni, tangan sebelah bawa selipar, kemudian janggut dia basah kerana baru habis wudu. Orang tengok, Masya Allah, simple je orangnya, selekeh ya. Esok Nabi ulang lagi 3 kali orang yang sama. Maka seorang pemuda, Abdullah bin Amr, pergi rumah dia, duduk rumah dia, tengok tak banyak ibadat dia, macam tak puas hati dia. Betul ke? Biar betul pakcik ni. Bila dia tanya apa kelebihan pakcik sampai Nabi SAW sebut 3 kali, dia kata, aku tak ada apa-apa, hidupan saya macam awak tengok, kita tidur malam, itu je lah. Tapi yang melebihnya, yang saya rasa lebihnya, sebab tidak ada dalam hati saya ni perasaan benci kepada orang Islam. Tidak ada dalam hati saya ni sakit hati kepada orang, hasad, dengki, tidak ada. Maka kata di Abdullah bin Amr, wa bihadza balagh, dengan sifat inilah Tuhan telah sampai kepada darjat yang begitu besar. Itu dia panggil ibadatul qulub, ibadat hati. Yang kita bimbang hari ini, tubuh kita beribadat tapi hati tak ibadat. Dahi kita sujud ke lantai mengagungkan Allah Azza wa Jalla, tapi hati kita tidak sujud. Mana di saat kita sujud, hati kita masih lagi berjalan melilau ke sana sini,
Maka para ulama mengatakan ibadatul qulub itulah binaan hakiki, tapak foundation kepada asas ibadat kita. Sebab bila kita nak solat, kita niat kerana Allah Ta'ala. Saja aku solat subuh kerana Allah Ta'ala. Jadi niat itulah yang menjadi tapak, yang menjadi asas kepada ibadat. Mana kalau niat tu tak jadi daripada awal, kita bermula solat dengan riya, bermula solat dengan nak tunjuk pada orang bukan kerana Allah Azza wa Jalla, maka daripada awal lagi solat yang kita lakukan itu runtuh pahalanya, sebab tidak berpaksikan kepada tapak yang kukuh. Maka ibadat inilah yang kita, sebahagian daripada kita agak longgar ataupun hilang daripada hati kita, maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian untuk mencari sebab. Kenapa amalan-amalan ini hilang daripada hati kita? Maka kita cuba muhasabah, cuba berbincang, kerana di saat ini, di saat kita hidup atas dunia ini, kita tidak menggilak hati kita dengan memperbetulkan niat kita, mengikhlaskan amalan kita, maka ianya akan terdedah, akan pecah tembelang bila Allah SWT kata pada hari kiamat nanti, yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Pada hari itu nas'alullah as-salamata wal afiyah, kita minta selamat dengan Allah Azza wa Jalla, semua ibadat kita dibagi. Bahkan dalam hadis yang sahih, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab ikhlas, bab niat, Imam Nawawi bawa hadis 3 orang yang hebat. Seorang ni pergi berjihad, seorang ni pergi baca Quran. Jadi bila ditanya, betul kamu berjihad ni kerana nak jaga kalimah Allah? Oh, dia kata saya berjihad kerana-Mu ya Rabbi. Dia kata, Tuhan kata, dak, mu berjihad kerana nak tunjuk engkau berani, nak tunjuk mu gedebel ya berhak pergi berjihad. Orang ni dicampur dengan mereka. Sama juga dengan orang baca Quran. Jadi baca Quran tu nak tunjuk pada orang yang akhirnya Quran itu tidak membela dia, bahkan menjadi kutukan ke atas dia. Dia panggil yaumatublas sarair, hari didedahkan segala rahsia. Jadi kemudian dalam ayat lain Tuhan kata ma fis sudur wa yuhassilu ma fis sudur. Allah Taala tengok hasil, mahsul ibadat kita, amalan kita yang tersimpan dalam dada. Jadi apa yang ada dalam dada kita? Kalau ada ikhlas, ada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ada khasyah, perasaan takut, insya-Allah selamat. Tapi kalau buka kita punya dada penuh dengan dendam kesumat, penuh dengan perasaan riak dan nak takabur, maka apa yang kita nak bayangkan pada waktu itu, maka Allah SWT gambarkan dalam ayat yang lain, orang yang selamat pada hari itu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan hati yang sejahtera. Sejahtera hati dia daripada syirik, sejahtera hati dia daripada perkara-perkara yang menyalahi ajaran Allah, dan sejahtera hati dia daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Yang kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Man khasyar rahman, siapa dia takut pada Allah, wa jaa biqalbin munib, dia datang dengan hati yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu para jemaah sekalian, sebagaimana kata di ahli-ahli fikir, perjalanan kita di atas dunia ini, kita pergi dengan kaki kita. Perjalanan atas dunia kita pergi dengan kaki. Nak pergi mana? Kuala Lumpur, mana? Kota Baru, kita berjalan. Tetapi perjalanan ke akhirat, orang tak berjalan dengan kaki, tuqta'u bil qulub, kita pergi dengan hati. Perjalanan ke akhirat kita pergi dengan hati kita. Allah SWT sebut dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, naklah kamu sembah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Jadi yakin di sini kata dia ulama tafsir, mati. Bukan sebagaimana tafsir sebahagian ajaran sesat, bila mari yakin
martabak yakin sudah mari, tak payah solat. Itu dipanggil ajaran yang menyeleweng daripada ajaran yang sebenar. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatasi orang lain di kalangan makhluk hamba-hamba Allah Ta'ala ni lepas pada Nabi. Para ulama mengatakan Abu Bakar orang yang paling afdal. Adakah Abu Bakar ni terlalu kuat ibadat dia sehingga tak buat kerja dia? Mereka mengatakan Abu Bakar kerja, dia khalifah, dia sibuk pergi ke sana sini, tetapi dia telah dapat memotong jarak yang jauh dengan orang lain. Dengan apa? Ma waqara fil qalbi, dengan sebab hati dia yang begitu tenang, sehingga Abu Bakar digelar dengan nama As-Siddiq, orang yang sangat benar. Tak ada kepercayaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih daripada itu para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah, itu mukaddimah tentang kelebihan kita mendidik dan menjaga hati kita. Satu lagi motivasi yang suka saya sampaikan, iaitulah duduk selepas salat subuh. Dia panggil jalsatu al-isyraq. Lepas subuh, kita waktu tidak ada kerja ataupun memang sudah tidak bekerja, kita sudah pencen, maka elok sangatlah para jemaah duduk selepas salat subuh ini sampai terbit matahari. Syuruk dia panggil. Terbit matahari itu berbeza mengikut waktu. Kalau zaman sekarang bulan 2 ni sudah pukul 7, 6.30, 7.30. Mana dia punya tulisan? 7 berapa? 7.29. Lambatlah. Ada waktu nanti subuh awal. Dia bukan ada waktu tetap. Bukan macam lagu negara pukul 12 malam jadi. Tak. Dia ikut pergerakan matahari. Jadi sunnahnya di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bila dia salat subuh dia akan duduk sampai naik matahari. Orang tanya dia, lima taf'al hadza? Tuan Syekh Ibnu Umar, kenapa tuan buat macam ni? Dia kata, uridu bis sunnah. Aku nak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi elok kita duduk lepas salat subuh, duduk sampai isyraq, naik matahari. Mana kalau kita ada ceramah, kita dengar. Kalau tak ada orang kuliah, kita baca Quran, kita zikir waktu pagi, kita beristighfar. Jadi kita boleh buat aktiviti-aktiviti menghidupkan pagi itu sehinggalah naik matahari. Jadi bila naik matahari, syuruk itu waktu tamatnya waktu subuh dan bermulanya waktu larangan. Ingat, itu bermulanya waktu larangan. Ada setengah orang ni tak, bila bunyi waktu loceng isyraq terus dia solat. Lah, itu silap. Sebab tamat waktu subuh artinya waktu itu waktu larangan, makruh daripada kita melakukan amal salat, melakukan salat. Tak boleh. Kita kena tunggu dulu sehingga betul-betul matahari naik. Sehingga betul-betul matahari naik. Jadi anggarannya sekitar 15 minit. Itu minimal dia, paling cepat 10 minit. 15 cantik. Maknanya kalau 7.30 kita kena tunggu 7.45. Oh, ya tak boleh nak tahan lah. Emergency 7.40. Jadi kemudian barulah kita solat sunat, selepas itu kita pergi. Jadi ramai sekali lah kalau kita nak tengok hadis-hadis yang menunjukkan tentang salafus salih, bagaimana mereka ini duduk. Kata di Tariq bin Syihab, kata Abdullah bin Mas'ud, iza sallal fajr, bila dia solat subuh, dia tak akan tengok orang lagi, duduk tempat dia solat hatta tatlu' asy-syams, sehingga naik matahari. Bahkan itulah yang disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri duduk lepas solat subuh ni sampai naik matahari. Para jemaah sekalian, itu di antara adab ataupun peraturan bagi kita yang sudah dapat kemampuan untuk duduk. Sebab besar dia punya kedudukan, menceriakan pagi kita ni dengan duduk di masjid, di rumah Allah Azza wa Jalla. Di antara perbincangan semalam kita dah sebut beberapanya dan hari ini kita sambung lagi, iaitulah bagaimana cara nak menenangkan hati kita ni supaya dan melapangkan dada kita. Di antaranya kita kena belajar dengan ayat yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tanda ayat ni, Suratul Hasyri. Suratul Hasyri ayat 9.
Allah cerita tentang kedudukan golongan Ansar. Golongan Ansar, mereka ini sangat menghormati orang Muhajirin. Tengok dalam ayat, wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wallazina tabawwa'ud dar min qablihim wal iman min qablihim, orang-orang yang duduk di Madinah, iaitulah golongan Ansar yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan telah menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka ini suka kepada orang berhijrah pada mereka. Jadi Allah gambarkan kita suka menerima tetamu datang, terima sahabat-sahabat yang baru mari daripada Mekah ke Madinah. Kadang-kadang hati manusia ni tengok orang baru, dia pula cepat naik mengatasi orang lama. Terasa hati juga kita kan, akan rasa dia ni hebat, dia ni boleh mengatasi kita. Maka Allah SWT gambarkan orang Ansar tidak ada sifat itu. Orang Ansar tidak ada sifat itu. Dia wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma usir mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan tidak ada dalam dada mereka hajatan mimma utu, maknanya dia beri kerana nak ambil lah. Artinya mereka beri kepada Muhajirin, beri seikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi wa yusiruna ala anfusihim, mereka melebihkan orang lain ke atas diri mereka sendiri. Maka dalam ayat ini para ulama rahimahullah taala mengatakan, di antara tanda kita ni berlapang dada, cerah kita punya hati, kita lebihkan orang lain di dalam urusan keduniaan. Urusan keduniaan. Contohnya bila ada waktu makan, kita tengok ada orang yang lebih berumur daripada kita, ada orang tua kan, kita utamakan dia walaupun kita queue daripada awal lagi, orang tak habis majlis lagi, kita beratur dah. Tiba-tiba mari pakcik, subhanallah, tarik dia duduk sini, saya beratur di belakang. Itu dia panggil al-ithar, sifat melebihkan orang lain di dalam perkara-perkara keduniaan. Ini satu sifat yang puji, sebab bila kita boleh beri pada orang lain sedangkan benda tu dah nak menjadi hak kita, maka itu sifat yang baik. Tapi kita kena ingat, bukan semua melebihkan orang lain itu baik. Di dalam ibadat kita tak boleh melebihkan orang lain, kita kena utamakan kita. Contohnya tuan duduk sehawal, kita mari awal duduk sehawal, tiba-tiba mari orang lain, kita nak suruh dia duduk tempat kita lah, itu tidak dipuji. Sebab dalam masalah pahala, kita sangat memerlukan pahala. Jadi tak payah kata awak naik, macam setengah tempat kita ni, kalau orang dah iqamat, dia tolak orang naik. Dia sendiri berdiri tegak di tempat duduk dia, dia saf yang kedua, yang ketiga, tak nak naik. Kenapa? Maka di situ juga menunjukkan kita tidak memahami kelebihan berada di saf awal yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saf awal, Nabi kita sebut kelebihan saf awal. Tiba-tiba masya-Allah tabarakallah, kita utamakan orang lain. Jadi dalam perkara keduniaan kita utamakan orang lain itu dipuji, dalam perkara akhirat mengutamakan orang lain silap. Sebab masing-masing berebut nak pahala kita di akhirat. Nanti kita yaumatu bilas sarair, hari didedahkan segala rahsia. Tengok-tengok masya-Allah, orang lain bawa pahala bergunung, kita hanya bawa pahala berguni saja. Sebab dalam ibadat kita tidak begitu semangat. Dan hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan tanda, salasun munjiat, tiga penyelamat dan tiga yang membinasakan. Apa dia menyelamat? Yang pertama, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Kita takut pada Allah Ta'ala ketika tersembunyi, ketika orang tak nampak, dan ketika zahir.
Jadi kita takut pada Allah Ta'ala ni tidak ada beza. Pasal orang takut pada Allah bukan seperti takut kepada makhluk. Takut pada makhluk, kita takut waktu dia ada saja. Kalau dia tak ada, tak takut dah kita. Dah. Tengok ni, lari bawa kereta laju 160. Tengok ada kamera. Lari berani 160. Hei, tekan brake emergency. Masya Allah ada kamera sini. Tak? Sebab khasyah, derajat keimanan kita kepada kamera itu tinggi. Kata tinggi? Tak tinggi 300. Mari dah. Jadi bagaimana kita nak khasyah, nak takut pada Allah SWT itu biar terpasat dalam hati kita. Ada orang, tak ada orang, cerah, gelap, malam, siang, semua kita tak akan buat. Maka itu dia panggil khasyah, takut pada Allah Ta'ala. Berbeza khasyah ni dengan khauf. Khauf takut, macam kita takut pada benda-benda, tapi khasyah itu lebih tinggi darjat. Itu yang pertama. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab. Kita ni bersifat adil ketika kita nak marah, ketika kita senang, suka, ketika nak marah. Biar sama. Ni waktu kita senang suka, Masya Allah kita bagi. Waktu nak marah, blok, sekat, tak bagi. Maka orang ni tidak adil namanya. Kita nak keadilan itu ketika marah dan ketika suka. Biasanya ketika suka ni memang kita akan happy lah, akan berlaku adil lah, beri pada orang nak. Tapi itu yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina, iktisad. Qas maknanya tidak boros. Waktu kita kaya ke waktu kita miskin, kita semuanya kita jaga, kita kawal, kerana boros itu tidak baik. Jadi ini tiga perkara yang membaik, yang menyelamatkan. Wasalasun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan kita. Yang pertama, hawa muttaba, mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu nak tegak, Masya Allah, semangat dulu. Kita kena tengok kepentingan, maslahah dan sebagainya. Kita kadang-kadang para jemaah sekalian, ikut hawa nafsu ni taklah payah sangat. Kita pergi masjid, nak ambil wudu, buka air seluah-luahnya. Kalau air kecil, marah pula. AJK masjid ni bakhil lah masjid ni. Nah, walhanya benda tu boleh. Kecil air pun sudah cukup. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil air ni wudu secupok. Nah, mandi segantan. Jadi secupok kita tu basuh muka, basuh tangan tak lepas lagi. Itu masalah kita. Jadi yang kedua, syuhun muta', kebakhilan yang diikuti. Mana kita ni rasa bakhil, rasa ini membinasakan kita. Jadi kita kena lawan dia, sifat dia al-isar, utamakan orang lain. Jadi alhamdulillah saya tengok di masjid kita ni sudah ada tabung-tabung makanan contohnya, untuk orang miskin. Dia perlu, dia boleh mari ambil makanan, mari ambil keperluan. Jadi kita utamakan orang lain. Jangan duk mikir ada setengah orang, kalau kita letak makanan sini habis satu hari orang ambil. Kita jangan duk fikir macam tu. Kalau kita nak sedekah, kita letak je. Tak duk kira siapa dia mari ambil. Yang penting kita rasa kita husnuzan, bersangka baik orang ambil itu orang yang memerlukan. Hapuskan sifat syuh, al-bukhl, al-bakhil. Yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi, penyakit gila body. Apa dia gila body? Kita rasa kita yang sempurna, orang lain tak jadi. Itu dia panggil i'jabul nafsi. Kita tengok kita, aku ni hebat, orang lain itu lemah berlaku. Itu satu kumpulan. Dia berbeza dengan takabur. Takabur ni dia rasa dia hebat dan dia nak jatuhkan orang. Itu takabur. Hak ni tak takabur, cuma orang panggil senyum seorang. Duk dia oh aku hebat ni, aku hebat. Mana orang ni i'jabul mar'i ni, dia akan pergi kepada riak, kepada riak. Jadi hadis ini riwayat. Jadi yang seterusnya di antara sifat untuk menghilangkan perasaan yang tak baik kepada orang, iaitulah kita bersifat zuhud. Apa pada sifat zuhud para jemaah sekalian? Sifat tidak tamak. Zuhud ni kita kena jelaskan keadaan dia. Ada orang kata bila sebut zuhud, selekeh, kenapa tak basuh kereta tu? Allah minta maaf, saya zuhud. Kenapa baju tak gosok ni? Zuhud. Itu bukan zuhud, ulama katakan itu pemalas nama dia. Maaflah, aku tak gosok baju saya, aku tak gosok juga. Jadi bukannya zuhud, pemalas. Zuhud ni apa dia? Zuhud tu, definisi zuhud iaitulah
hati kita tidak bergantung dengan benda-benda keduniaan. Tak bergantung. Dia mari kita ambil. Jangan pula orang bagi benda, tak mau zuhud. Ambil je, kita perlu. Zuhud ni kalau mari alhamdulillah, kalau tak ada tidak menyesal. Tapi kalau kita hilang barang sikit, beg kita jatuh sampai tak lalu makan, habis tempat pergi repot, habis dunia dah kita maklumkan kehilangan barang. Jadi itu dia panggil sangat-sangat bergantung hati kita tu kepada dunia, maka itu dia panggil tidak zuhud. Zuhud ni itu dia punya tentang. Kata di Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, seorang sahabat, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari seorang laki-laki mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya suatu amalan bila saya buat ahabbanillah. Tanda hadis ni menarik. Tunjukkan kepada saya satu amalan bila saya buat Allah Ta'ala suka pada saya, Allah Ta'ala sayang pada saya, dan wa ahabbanin nas, manusia juga sayang. Kita nak tak dua-dua orang sayang? Allah sayang, makhluk suka. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhud dalam dunia maknanya tak tamak kita dengan orang, tidak rakus kita dengan benda-benda keduniaan. Kalau dia mari kita ambil, kalau dia tak mari kita tak payah duduk kejar dia sampai tertinggal kita punya ibadat, sampai kita boleh pijak kepala orang kerana nak ambil dunia. Maka yuhibbukallah, Allah Ta'ala sayang padamu. Wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Kita bersifat zuhud, tak tamak yang ada di tangan orang, orang pun suka kita. Ini Masya Allah tabarakallah, semua benda orang dia nak berlaku. Kalau orang minat selalu, itu masalah, dia panggil tidak zuhud. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan lain-lain. Dalam riwayat lain, izhad fid dunya yuhibbukallah, maknanya zuhudlah kamu, benda-benda dunia ini Allah Ta'ala sayang kepada kamu. Jadi kalau kita nak minta Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita nak, maka kita kena bersifat dengan sifat zuhud, tidak tamak kepada harta dunia dan tidak rakus kepada benda ini. Jadi di antara cara yang boleh membantu kita untuk bersifat zuhud, nak tak nak kita, semua orang nak ya, kita nak sifat zuhud ni supaya kita tidak masalah dengan orang dan kita disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kata di seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Ad-Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, man aksara min zikril maut. Dengar, man aksara min zikril maut, siapa dia banyak menyebut, mengingati kematian. Kita ni mati, duduk apa-apa pun ingat kematian. Sebagaimana kata di ulama, kafa bil mauti wa'izan, cukup dah kita tengok kematian itu menjadi peringatan, menjadi nasihat kepada kita. Bukan kata tengok orang mati pergi ambil gambar untuk disebarkan. Ini ada manusia zaman kita ini, habis ada orang mati ke sebar gambar. Tidak perlu disebar-sebarkan. Mari budak-budak hak pandai main komputer, dia edit gambar apa warna cahaya pula. Oh, hebat. Mayat bercahaya. Satu dunia duduk cari mayat bercahaya, bila pergi tengok tak ada cahaya Orang tu mati dalam gelap je, cuma ditambah cahaya. Jadi jangan aksir. Siapa dia banyak mengingati kematian, qalla hasaduhu, tak banyaklah dia nak hasad pada orang. Nak hasad apa lagi? Kita nak dengki apa dengan orang? Kalau orang tu boleh jadi jutawan, boleh jadi kaya raya atas dunia ni, itu Allah Ta'ala beri kepada dia kerja. Lagi banyak harta, lagi banyak kerja dia. Kau tak banyak? Banyak. Lagi banyak tugas dia untuk nak menjadi pegawai kepada harta-harta yang telah diberi oleh Allah kepadanya. Yang akhirnya harta itu jadi milik siapa? Jadi milik orang lain juga. Jadi milik anak-anak dia, jadi milik orang lain, kecuali apabila dia infak fisabilillah. Maka kita mengatakan tak perlu kita dengki kepada orang, tak payah kita hasad kepada orang. Sebab apa? Kalau kita dengki, kalau kita hasad, maknanya benda ini tidak memberi pulangan yang baik kepada kita. Dan
wa baghyuhu, dan tidaklah orang ini berani melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebab apa? Sebab dia sudah teringat kepada kematian. Di antara perkara yang seterusnya, al-bu'du an isa'atuz zan, hendaklah jauhkan diri daripada sifat buruk sangka. Ini masalah benar ni. Su'uzan, kita hari ni mudah sangat nak buruk sangka kepada orang. Bila dalam hati kita buruk sangka kepada orang, maka di saat itu dia akan mari perasaan sakit hati, tidak percaya kepada orang, dan kita akan menjatuhkan kawan itu. Maka Allah SWT sebut dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni Allah kata apa? Wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhkan banyak sangkaan-sangkaan itu, jauhkan. Kerana sangkaan itu ismun, dosa. Jadi kalau sangkaan kita kuat, kita ada bukti betul-betul, itu tidak dilarang. Bahkan kita boleh bawa benda ni kepada kemuka, ke pengadilan untuk dibicarakan. Tapi kalau setakat agak-agaknya, hari ni tuan-tuan, Allah SWT larang kita ni, kata Ibnu Katsir, Allah SWT larang kita, hamba-hamba yang beriman, daripada sangkaan-sangkaan yang tidak baik, daripada membuat tuduhan kepada orang, dan daripada khianat kepada keluarga sendiri ataupun kawan-kawan. Apa kita nak buat? Zaman kita hari ini para jemaah sekalian, orang bukan sakat tuduhan biasa, dia boleh baca dalam hati orang. Oh, saya tahu dalam hati dia tu, subhanallah. Orang yang tahu dalam hati ni, yauma tublas sarair, Allah Subhanahu taala saja yang tahu dalam hati hamba-hambanya. Kita manusia ni tahu? Tak mungkin kita boleh tahu. Tak mungkin manusia ni boleh tahu dalam hati orang. Jadi bagaimana kita boleh menjadi ahli tafsir, ahli takbir yang begitu hebat sehingga hati orang kita boleh cek, kita boleh semak. Tulis kata-kata yang menarik ini daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar kata apa? Da' amra akhika ala ahsani, letaklah suasana keadaan saudara kamu itu sebaik mungkin, sebaik mungkin. Dan bila keluar satu kalimah, perkataan yang kita dengar macam tak bagus, macam ada benda yang tak molek, maka kata di Umar, kita kena letak kalimah itu dalam sudut positif, kita boleh dengar, sedangkan kita masih ada ruang untuk bersangka baik dengan dia. Satu kes berlaku di zaman sahabat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, sahabat. Bila dia dibunuh oleh Hajjaj, tentera Hajjaj bunuh dia, dan Kaabah sekali kena tembak untuk Kaabah. Abdullah syahid, meninggal dunia, wafat dia. Orang mari jumpa mak dia. Mak dia Asma binti Abi Bakar, adik-beradik Aisyah. Dia kata, ya Asma, orang duk tanya Kaabah ni runtuh, batu dia tu lebih. Bila dia beki balik, batu tu lebih. Nak letak di mana? Takkan batu Kaabah ni campak gitu je. Asma ni mungkin anak dia baru mati. Wakil yang mari tanya dia tu orang yang bagi pihak kerajaan yang telah membunuh anak dia. Asma kata apa? Da'uhu fi, ambil batu tu campak dalam mulut dia. Allah. Wakil ni nak balik bagi tahu kepada Hajjaj, takut dia menggigil. Ini bukan main-main, pedang boleh terbang. Tiba-tiba nak pergi cakap, letak dalam mulut dia, la haula wala quwata illa billah. Berat ayat ni. Nanti sekali ingat Asma kena pancung. Tapi kata-kata itu dia bawa balik. Bila sampai di dekat khalifah, kif dia kata, apa jawapan dia? Qalat, kata di Asma, da'uhu fi, ambil dia tu letak dalam mulut. Oh, kata di Amir, ketua, dia kata, terima kasih, jazakallahu khairan, selesai masalah gitu. Subhanallah. Tuan-tuan dengar di peringkat awal tadi, ayat ni kasar tak kasar? Letak dalam mulut dia, kasar ke tidak? Kasar. Sebab boleh letak dalam mulut, ambil batu campak dalam mulut dia. Jadi khalifah ni faham,
bukan dalam mulut dia, letak dalam mulut Kaabah. Ambil batu yang lebih tu, masuk dalam Kaabah, letak buat lantai. Selesai masalah. Ini dia panggil kata-kata Sayyidina Umar. Mana-mana perkataan yang keluar daripada saudara-saudara kita, kita jangan letak mudah buruk sangka. Kita boleh tafsirkan ayat itu, kita tafsir. Contohnya orang kata pada kita, oh dia tu Masya Allah kuat pergi masjid tu. Jadi kita kadang-kadang ayat orang ni kita rasa perli, terasa macam perli. Tapi kalau dipikir-pikir balik, oh bukan perli, ini motivasi nama dia. Ini motivasi kerana nak menggalakkan kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Nak menggalakkan kita beribadat, nak suruh kita kuat semangat, maka kita carilah orang-orang yang begini. Kata di Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan tuan-tuan, Imam Al-Ghazali masyhur lah, orang tahu, orang dengar apa ke, wa'lam anna su'azzan haram. Ingatlah, sangka buruk kepada orang itu atau buruk sangka kepada orang itu haram, mislu su'il qaul, sama seperti perkataan yang tak baik. Kita ni kalau nak kata tak baik orang, kita fikir juga tak, tapi kita sangka buruk dengan orang tak fikir. Maka itu dipanggil benda-benda yang kita kena ingat. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itu di antara adab dan peraturan. Kita tak boleh nak sangka buruk kepada orang, bahkan kita cuba untuk menenangkan hati kita ni. Kalau kita dengar orang cakap, kita takwilkan perkataan dia biar jadi baik. Kita tafsirkan perkataan dia biar perkataan dia tu menjadi perkataan yang baik, bukan menunjukkan perkara yang tak baik. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita berhenti setakat itu dulu sebab pukul